وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita masih lagi sihat. Boleh segalanya lagi, Alhamdulillah. Jadi kita boleh meneruskan kelas kita, ya, Alhamdulillah, boleh bersemuka dah. Kita sangat mengharapkan agar tidak dikurung lagi, ya. Kalau dikurung juga, maka kita pun sebut Allahumma inna nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala 'aqibatahu rasyadah. Apa maksudnya tu? Ya Allah, kami memohon apa jua ketetapan yang kau telah tetapkan untuk kami dalam apa jua urusan COVID ke, urusan COVID ke, apa jugalah, anta ja'ala aqibatahu rasyadah. Mudah-mudahan natijah hasil daripada ketetapan tentang COVID itu semuanya rasyadah, ya. Kalau sudut hati kita lapang, tak ada masalah pun, ya. Dan kalau kita dijangkiti pun tak apa. Itu maksudnya rasyadah tu, semua ke arah petunjuk yang baik-baik. Tu bukan senang tu nak dapat tu. Mesti kita akan macam-macam lah, skrip-skrip yang kita mungkin sebut, tulis, ya, bila kita diuji. Tapi bila kita latih diri kita untuk doa yang hujung tadi tu, doa yang hujung tadi tu adalah doa untuk kesempurnaan setiap hari kita, tapi yang bawah sekali. Dia ke atas tu macam-macam lah yang kita dah minta dengan Allah, tapi hujung sekali ketetapan bahawa kita boleh menerima takdir Allah itu dengan rasyadah, ya, bukan senang. Alhamdulillah, ala kulli halin, alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dipilih oleh Allah bersama pada pagi ini, syukur kita sempat zikir maksurat, zikir maksurat berjamaah. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan itu Allah Maha mendengar. Cumanya Allah nak bagi on the spot atau tidak, ya, tugas kita berdoa saja. Macam-macam yang kita minta, setiap pagi, setiap petang, ya. Lepas tu kita claim Allah balik. Aku ni rajin juga berdoa, tapi aku macam tak ada perubahan, ya. Siapalah kita, ya. Allah suruh kita doa je, ya. Banyakkan doa merintih. Bentuk pemakbulan itu semua kita dah tahu dah, ya. Tidak direct kadang-kadang benda yang kita minta tu Allah bagi, tapi Allah, ya, bagi dalam bentuk yang lain. Jadi anda melihat pada yang tadi juga, pada doa yang terakhir tadi. Alhamdulillah, insya-Allah kita ni masuk pada bab yang kita telah melepasi ataupun memang selalu kita buat pun dalam kehidupan seharian kita, iaitu bab mandi. Bab mandi ni agak panjang. Hari ni antara klimaks dia jugalah, ya, antara kemuncak dia yang kita kena faham, walaupun sebenarnya kita dah faham dah, insya-Allah. Okey, hari tu kita berhenti pada jenis-jenis mandi sunat, ya, jenis-jenis mandi sunat. Ada dua lagi, ya, yang ini kita pergi sampai lalu je lah, ya, ya, mandi untuk melontar batu di tiga-tiga jamrah. Betul kan kat situ kan, ya. Ketat benar apa ni, sehari dua ni banyak benar bercakap pun. Sunat-sunat, ya, mandi-mandi sunat ni. Selanjutnya kita yang mengerjakan haji, kita memang tahu kita kena melaksanakan wajib haji, melontar 3 jamrah, ya. Bila kita buka buku fiqh, kita pun jadi rasa sunat ni, tapi kat situ macam mana nak mandi? Dah lah toilet atau bilik mandinya 1, 2 tu untuk beratus orang. Jadi macam mana kita nak
ittifaq ataupun kita kata nak selarikan hadis ini dengan suasana. Alhamdulillah masuk kategorinya sunat. Kalau kategorinya wajib, katalah kategorinya wajib, memang berdengung kalau kita kat situ bergaduh bagai, tapi sunat. Jadi macam mana kita nak ittifaq itu? Baik. Jadi aulanya memang tak boleh mandi lah kalau ada suasana tu, sebab sekarang ni hukum dia sunat mandi ketika sebelum kita pergi melontar setiap jamrah tu. Tapi ada yang kata memang ada kesempatan boleh buat, dapatlah pahala sunat tu. Ya, memang rezekilah sempurna betul lah kita kata ibadah haji yang kita nak tunaikan itu. Sebab dia satu persatu tu benda tu melontar, apa yang wajib yang perlu ada. Jadi sunat-sunatnya apa? Antaranya mandi. Mungkin kita tak boleh nak buat benda ni, tapi kalau ada kesempatan boleh buat, ada laluannya, bolehlah kita mandi. Okey. Pada setiap hari tasyrik, maknanya start daripada 10, 11, 12, 13 tu. Setiap kali nak lontar tu. Memang muak lah. Dan satu lagi, kena juga kita fikir mendapat nasihat daripada doktor-doktor di sana kalau waktu musim panas, atau kalau kita dengan tabung haji pun diperingatkan, pembimbing haji ingatkan jemaah-jemaah bukan boleh kerap sangat mandi. Itu mudarat kesihatan. Jadi dalam situasi inilah kita kata kita nak ittifaqkan selarikan hadis itu dengan suasana itu penting. Ada kala benda yang wajib pun ada kalanya bila kemudaratan itu lebih tinggi, ada jalan keluar dia. Apatah lagi kalau benda yang sunat ini. Tapi sebab kita belajar buku fiqh, dia menceritakan sunat mandi, kita bacalah benda tu ada. Kalau kita ada kesempatan kita buat. Ini berdasarkan kepada hadis yang menyebut berkenaan dengannya. Ada hadis yang menyatakannya, kita terbayang Nabi sekali tu je lah buat haji, maknanya terbaik dah Nabi tunjuk semua. Alhamdulillahnya bila dikupas hadis-hadis itu, apa yang Nabi buat, riwayat apa semua, tak ada yang menetapkan wajib. Kalau wajib jenuh kita. Okay. Jadi juga kerana ia merupakan sebab apa dia punya hikmah dia tu, macam juga yang sebab waktu nak solat Jumaat, sebab dia kata dekat sini tempat orang ramai berhimpun, tak nak ada bau. Memanglah waktu haji itu macam-macam bau. Dalam ihram tak boleh sembarangan, nak mandi kerap pun tak boleh. Tapi itulah dia, kita kata suasana yang kita kena hadapi. Bila kita mengerjakan haji itu, nak rasakan bahawa kita ni betul-betul ubudiyah, menghadap Allah dalam keadaan semua perbuatan kerja buat haji itu dalam keadaan kita surrender sungguh-sungguh. Surrender, kita ni nak mandi sunat untuk segar tak boleh, ada kekangan begini. Itu disebutkan di situ. Haji itu sangat menginsafkan sebenarnya, daripada satu tempat ke satu tempat memerlukan tenaga. Walaupun kita kata hari ini ada orang yang mungkin perginya muda, tapi tak tentu juga. Kadang cergas lagi orang yang kita kata logik akal dia tak dapat. Itu semua rezeki kita kata Jadi tapi Nabi menunjukkan dia buat benda tu. Ada hadis yang menyatakan sebab dikiaskan dengan sebab tempat orang ramai, kata pada hari, kerana hukumnya sama dengan mandi pada hari Jumaat, dia dikiaskan begitu. Jamrah ini kita tahulah tempat melontar, ataupun nama lain juga jamrah itu juga membawa maksud anak-anak batu yang digunakan. Ini kita tak payah detailkan lah. Sekarang poin dia solat sunat, mandi sunat itu. Okey, kalau nak tanya tentang jamrah semua tu dalam bab khusus haji. Okey, selanjutnya yang terakhir untuk mandi sunat ini, mandi kerana memasuki Madinatul Munawwarah. Ini pun dikiaskan. Ini sekiranya mudah dilakukan. Itu penulis pun dah buat. Dia kata kalau mudah dilakukan, ia disunatkan berdasarkan kias. Kias dia kepada kedua-kedua. Ini apa dah? Dekat luar. Tak bimbang apa tu? Pada benda-benda bisa-bisa ke ular, bunyi macam tu, cik-cik. Dia pun ada dua dalam masjid juga kan.
disunatkan berdasarkan kias kepada sunat mandi ketika masuk Mekah, ya. Ini kerana kedua-duanya adalah tanah haram, sekiranya tidak dapat dilakukan maka disunatkan mandi sebelum masuk ke Masjid Nabi. Kita dah menghadapi realiti, ya. Kalau kita turun dekat Madinah pun mana tempat nak mandi, ya. Itu pun itu yang dia penulis tulis kat sini, sekiranya mudah dilakukan, sekiranya ada kesempatan boleh buat, ya. Sebab itu kalau turun airport tu nak masuk ke Madinah berapa kilometer lagi, itu pun tak saya pun tak main sangat benda tu, ya. Kalau orang yang selalu pergi mungkin dia adalah cara dia kalau nak dapat sunat itu. Tapi biasanya dalam keadaan dah travel berjam-jam, nak memikirkan untuk berapa benda sunat, kadang-kadang pembimbing pun tak nak layan. Ini berdasarkan realiti, Jangan kita berdasarkan ilmu yang kita ada ni, tetapi kita tidak fakih lah. Ini penting ni. Kadang kita ilmu tu ada tentang benda-benda ni, tetapi tak fakih, tak faham untuk direlatekan dengan situasi. Itu dipanggil fakih fiddin. Ya. Habis untuk mandi-mandi sunat itu, orang sekarang kita pergi cara mandi. Cara mandi pun diajar. Okay? Lama dah kita mandi, ya, tahu pun cara mandi ni. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tapi mungkin ada pencerahan-pencerahan yang kita boleh cerita dekat anak cucu kita. Sebab hari ni anak-anak kita, cucu kita yang baru haid ke, ya, nak mandi wajib, kalau tak dibimbing dengan elok, dia guna akal je, ya. Dia tahu mandi, guna akal je. Antara benda nak bimbing nanti kejap nanti saya akan beritahu. Cara mandi terdiri daripada dua cara, iaitu cara yang wajib, maksudnya nak tak nak waktu mandi itu, khususnya mandi yang wajib itu mesti ada benda tu. Okey. Dan yang kedua, ya, ada tambahan sunat-sunat terhadap mandi wajib itu. Ya, mandi wajib itu apa yang perlu ada. Baik. Cara yang wajib ini ia terdiri daripada dua perkara. Ilmu fiqh mengistilahkannya, ya, disebut sebagai fardu mandi ataupun rukun mandi. Ya. Kalau kita belajar dulu-dulu rukun mandi dia sebutnya, tapi dalam kitab fiqh ni banyak ulama tulis macam-macam. Ada kadang-kadang dia tulis fardu mandi. Lepas tu kita pula dulu belajar rukun mandi, dah pening lah pula kita. Tapi benda tu hari tu kita dah awal-awal ni, buku ni kita dah buka dari awal, istilah-istilah tu penting nak kita faham. Jadi di sini kita takkan keliru lagi. Bila sebut fardu mandi, kita belajar selama ni rukun mandi, benda yang samalah. Ya, maknanya benda tu mesti ada waktu kita nak mandi. Ini cerita mandi wajib ni. Pertama, niat ketika mula membasuh tubuh berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Semua ibadah, ya, penerimaannya terutama yang wajib, ya, mesti dengan niat. Yang sunat-sunat pun, benda yang harus pun, ya, diberatkan untuk kita ada niat dalam hati buat semua kerana Allah. Apatah lagi benda yang memang kalau tak ada niat, benda tu tak sempurna, nanti tak settle untuk penerusan benda lain. Jadi first kali, ya, untuk mandi wajib tu mesti ada niat. Mesti ada niat. Cumanya niat itu kadang-kadang jadi keliru masa bila mula nak niat itu. Ya, simple, senang je. Macam kita berwuduk, ada tempatnya mana nak diniat. Macam kita solat, mana ada tempat nak diniat. Jadi untuk mandi wajib ni, dia tak adalah tempat-tempatnya, tetaplah di hati, ya. Tapi masa bila, masa bila tu yang penting. Andai kata step by step kita dah ikut, nanti ada yang sunat-sunat, ya. Tapi saya nak cerita, saya nak masukkan niat itu first kali air yang sampai. Tak kisahlah air yang sampai itu kepala ke, ya, kaki ke, tapi kita dah tahu yang ini kita nak start mandi wajib ni. Mana air yang sampai kita nak mulakan. Kita pun fikir di sudut kesihatan, kata tak elok lah nak mula kepala terus. Kita lah fikir macam tu. Jadi saya selalu mula daripada, contohlah saya kata diri saya, contoh saya ni bukan maksud saya ni, ya, masing-masing lah menganggap. Mula daripada pinggang, basuh-basuh di pinggang, tapi memang start mandi wajib lah, masa tu lah boleh niatnya. Ya, niatnya. Okey, niat tu dalam hati.
Lafaz niat itu yang kita kata nawa itu ataupun usalli untuk bab solat itu, ya, itu sebagai takkid, pengukuhan, sunat aja. Ya, tapi kalau boleh buat afdal dia panggil. Dalam kitab mereka dia panggil afdal, lebih utama, sebagai maknanya bila kita menyebut itu, ya, hati tu terpadu. Sebab kadang-kadang mungkin kalau tak disebut, tak tahulah dekat hati ni masuk ke tak, kita akan rasa macam tu, ya. Tetapi sajalah ni, bila tadi Kak Ani sebut kita nak buat juga mengenai solat sempurna, nak jemput Ustaz Hasan Kasan, ya, Ustaz Hasan Kasan, Dr. Hasan Kasan, sebab buku-buku dia masing-masing dah beli dah. Ustaz bila call dia memang biasa tak tanya area tu siapa ustazahnya yang ada. Kak Ani dah pecah lubang, dia kata saya. Memang saya berguru dengan dia. Terus dia kata belajar dengan saya je. Sebenarnya nanti saya cakap dengan dia, Ustaz ajar saya ada sekali. Saya pula ngarah dia. Tak, saya nak ceritanya bab solat ni, first kalau Dr. Hasan Kasan dia akan test dulu. Ni contoh dia, saya nak masuk bab niat, ya. Dia kata saya nak solat ni, saya dah berdiri dah. Ya. Lepas tu berdiri elok je madhab kiblat, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tanpa angkat tangan, tanpa baca usalli. Tolong jawab, tulis kat kertas. Sebab tak nak sekarang tanya seorang-seorang kan nampak malu, contohlah, bukan saya sumpah sekarang. Jadi dari situ kita nampak jawapan daripada yang hadir. Bab solat ni ramai yang tak clear. Dia tak tahu mana yang rukun, yang fardu mesti buat dan mana yang sunat. Jadi bila macam itu, kita tak boleh pat-patkan dia, menunjukkan kita ni solat saya nak sempurna, dia kata. Itu yang dia beria menterjemahkan buku kitab Imam Nawawi tu, Mughni Al-Muhtaj itu, nak memandu kita. Tapi bila dia buat macam tu, dia round satu Malaysia, semua orang nak berguru dengan dia. Saya dah cakap buat hari tu, ya? Ramai yang tak nak dengan orang lain aja, nak dengan dia juga, ya. Sehingga ada mufti yang call dia, ya, dia kata, Ustaz boleh tak jangan letak nama Ustaz dekat buku tu, highlightkan yang Imam Nawawi tu. Dia memang akur, cetakan satu dua je ada nama dia. Jadi orang yang prihatin bila beli buku dia, kata Hasan Kasan, mana nama dia tak ada, ya. Termasuklah kami tanya masa kelas tu, dia kata anak tak nak, sebab mufti dah call demi kata untuk orang tak macam taksub sangat dekat dia, apa-apa rujuk buku Hasan Kasan. Padahal bukan buku saya pun, dia kata dia terjemah, tapi energetik dia tu sangat besar, ya. Kita boleh faham rujukan untuk kita bab solat, panduan dia lengkap dalam tu. Nawawi suruh dah tunjukkan, termasuklah, ya, isu kita solat duduk atas kursi, macam mana rokok dan sujud dia dah ada dah ratus tahun dulu Imam Nawawi tulis. Tapi orang yang duduk solat atas kursi banyaknya lately ni je, tapi Imam Nawawi dah tulis lama. Jadi hari ni bila kita tanya pada para asatizah yang lain, jawapan dia macam-macam lah. Dia kata begini, rokoknya begini, sujudnya macam ni, sepatutnya begini kan. Kita orang selalu je cakap dengan Ustaz, macam mana tu Ustaz nak jawab tu? Dia kata tanyalah Ustaz yang jawab tu, mana panduan kitab yang diguna. Jam lah kita tak ada panduan. Tapi kalau dia ada jawapan dia, mana panduan dia, ni buku ni, buku surat ni, dia memang dia hafal buku surat mana, soalan untuk ni buku surat mana, Imam Nawawi kata yang ni buku surat mana. Itu yang ramai yang dah tahu, itu yang tak nak belajar dengan orang lain tu, nak belajar dengan Hasan Kasan. Dia kata saya tak larat dia, untuk nak kecap semua. Kalau yang perempuan memang dia dah tik lah nama-nama kami, siapa-siapa yang belajar dengan dia, tapi kami taklah main. Jadi dia kata kat dia, Ustaz, kita orang tak boleh nak macam Ustaz, muka surat ni, tengok jawapannya muka surat ni. Tak boleh, memang bukan kita yang buat kan. Dia boleh hafal word by word itu. Subhanallah. Kita orang tanya dia, kenapa macam mana Ustaz boleh macam tu kan? Ustaz tengok TV tak? Tak surrender lah kita. Masa banyak dihabiskan macam mana? Masa kita tu banyak benda yang lawa mungkin. Jadi hati tu tak terang, macam mana nak ingat, dia kata. Dia tak ada rumah, dia tak buat TV. TV pun dah rosak dia. Saya pun fikir macam mana anak dia. Sebab kita selalu fikir macam tu kan. Anak dia ikut pula ya. Panjang tak kisah tu. Jangan sampai susah ni balik. Nak cerita tentang ni kan.
Ya, kalau senantiasa dia tak setuju dengan kata-kata terlintas dalam hati. Apa main lintas-lintas? Sudah ada kata benda ada dalam tu lah. Kalau lintas ada nak perasan dia kata. Sebab niat itu mesti dengan sedar. Contohlah maksud kita itu dalam bab solat. Termasuklah juga dalam bab yang kita tengah sebut ini. Mandi wajib tu mesti ada niat betul-betul yang kita sedar kita berniat. Tapi banyak kita pernah penerangan dia kata niat itu lintasan hati kita. Jadi Asnagan Samu kata terlintas macam ni. Itu dia lah, dia berdasarkan pengalaman dia kata takkanlah macam tu pula niat tu mesti ada dekat sini, mana boleh melintas macam tu. Ya, tu. Tapi pokok pangkalnya ya, contoh-contoh lafaz niat itu kita boleh refer banyak kitab yang tulis, antaranya Nawaitu Raf'al Hadas Al-Akbar Lillah Ta'ala. Dalam buku ni dia tak ada tulis contoh ya. Jadi kalau dah sebut hadas, ada ulama kata include lah juga segala jenis hadas sebab haid ke, sebab berjima ke, itu maknanya yang umum. Tapi ada kata kita dah spesifikkan mengangkat nak mandi sebab haid pun boleh. Itu niat tu dalam hati kita. Nak disebut dalam bahasa Arab terbaiklah. Tapi kita orang Melayu, niat itu yang ada dalam hati itu bahasa Melayu lah ya, untuk kita faham. Itu satu. Semua orang tahu ya, mesti ada niat. Jadi dekat mana part mula nak niat itu, bila air sampai kat mana air yang sampai mula. Jadi disebut secara umum air sampai kat mana, tapi nanti dia ada step by step sunat-sunat mandi. Bila sunat-sunat mandi tu barulah kita nampak sewajarnya ya dekat mana untuk kita dapat pahala sunat berniat itu di mana tempat dia. Tapi secara umumnya rukun yang fardu pertama ya, mesti ada niat. Yang kedua sekarang kita tengok yang kedua. Sebab dia dua je, rukunnya ada dua sahaja ya. Yang kedua, membasuh seluruh badan yang zahir dengan air, termasuk kulit atau rambut. Air juga hendaklah disampaikan ke bahagian dalam rambut ya, kalau rambut tu tebal, masukkan air, dan juga sampai ke pangkalnya. Ini yang kedua, maksudnya air rata pada semua bahagian yang terbuka, termasuklah rambut sampai ke pangkalnya. Jadi rukun fardu mandi wajib tu dua je. Memang hafal pun masa jawab sekolah dulu tu kacang aja. Pertama niat, yang kedua air rata. Tetapi praktikalnya, adakah sah atau tidak sah apa yang dilakukan oleh kebanyakan terutama anak-anak kita yang kita perlu latih. Okey, nanti saya akan urai, kita habiskan baca sampai bawah ni, nanti saya akan urai tentang meratakan tu tadi ya. Imam Bukhari dalam hadis 2003 dia meruayatkan daripada Jabir, dia telah ditanya tentang mandi. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 3 cebok air dengan 2 tapak tangannya. Kemudian baginda mencurahkannya di atas kepalanya, kemudian ke seluruh jasadnya. Ini zahir hadis, kepala dulu. Ya, okey. Imam Muslim pula dalam hadis dia yang ke-330 meriwayatkan daripada Ummu Salamah, dia bertanya Rasulullah tentang mandi. Rasulullah menjawab, sesungguhnya memadailah kamu mencurahkan air di atas kepala kamu dengan 3 cebok, kemudian kamu mencurahkan atau meratakan air ke atas seluruh jasad kamu, maka kamu akan menjadi suci. Jadi nampak hadis-hadis Nabi ni simple. Ini perlu dicerahkan oleh kita kata ulama-ulama mujtahid. Kalau kita baca zahir hadis macam ni, 3 cebok pada atas dulu. Jadi ratakan air, cara nak rata air yang jangan diangkat tangan itu mana ada sebut dalam hadis. Jadi dicerahkan oleh imam-imam yang mujtahid. Jadi situlah kita faham. Macam ambil wuduk juga, air sikit je ni nak basuh muka. Lepas tu kita dah letak sekali kat muka, lepas tu angkat tangan ni, lepas tu sambung balik
dengan air yang ada tadi tu untuk diratakan. Itu tak jadilah. Itu yang dia kena faham tu. Selagi tak diangkat, maka air itu boleh dialirkan dan dia tidak mustakmal. Ya, macam tu lah juga mandi wajib. 3 cebok kita rasa macam Allah kan. Macam mana nak dibuat tu? Jadi poin di situ, selagi tidak diangkatkan tangannya bila dah cebok tu, mungkin dialihkan kena. Yang pentingnya poin dia rata seluruh badan. Okey, itu dah adil dulu dia. Okey, saya habiskan, sekejap lagi saya beritahu selanjutnya. Abu Dawud pula hadisnya lain meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan satu tempat ataupun maksudnya rambut dia itu terkeluar daripada kepala dia. Maksudnya di sini bila kita tengok ayat terjemahan dia agak melirukan kita ya, satu tempat daripada rambut. Maknanya rambut itu tak bersama dia waktu dia mandi. Sedangkan rambut itu asalnya waktu dia itu dalam hadas ada dengan dia, tapi waktu mandi itu dia di tempat lain. Ini satu hadis. Walaupun ini ada juga kita kata perbahasan daripada ulama, ada juga yang kata tak adalah diberatkan sampai begitu, macam nampak sangat Islam itu susah, adalah juga ya. Tapi kalau kita bertemu dengan hadis macam ni, ada kemampuan kita nak buat. Sebab berdasarkan hadis ini ya, Sayyidina Ali ni ya, sesiapa yang meninggalkan satu tempat selai rambut yang tidak suci disebabkan dia berjanabah, di mana air tidak mengenainya, macam mana dia pergi ke tempat lain. Contohnya kita nak faham ni ya. Okey, maka Allah akan melakukan demikian. Maknanya ada balasan untuk dia. Na'udzubillah daripada api neraka. Yang inilah kita selalu tanya. Dalam kita ni haid, boleh ke potong kuku? Ini berlaku. Memang kebanyakan jawapan sekarang ni ya, kata boleh je. Boleh kalau misal kata nampak mungkin, tapi tenang, orang Islam apa panjang benar ya. Itu sandaran yang boleh. Tapi saya dengar sendiri daripada Tok Guru almarhum Harudin ya, memang dia ada sebut boleh je potong, tapi nanti masa mandi jangan lupa bawa sekali. Tapi generasi sekarang ya tak ada pun, tak ada dia beratkan begitu. Cuma sekarang ni status hadis macam ini ya, mungkin ada hadis yang lain yang dijumpai oleh para mujtahid yang lain, dan dia ada hujah mengatakan tak perlu bawa. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kita sekarang ni berdasarkan yang ini ya, kita pun tak ada hit lagi kot. Yang hit lagi kena berhati-hati lah ya. Yang mandi wajib mungkin ada yang mandi wajib, okay, disebabkan yang lain itu. Jadi berdasarkan hadis ini kena faham ya. Kalau kita sedarlah rambut itu waktu kita dalam berhadas itu dia tercabut ataupun dia gugur, jadi kita nampak, kita simpanlah ya. Sebab kita nak ambilkan pada hadis ini. Sebab diperkukuhkan dekat sini, Sayyidina Ali bila dengar benda ni, dia pun menceritakan, sebab itulah ya, aku ni memusuhi rambutku. Ini bahasa Sayyidina Ali dan sudut memusuhi rambut tu maknanya tak naklah ada rambut ada dekat kepala tu. Jadi dia lebih suka botak. Jadi tidaklah rasa macam was-was nanti macam tu maksudnya hadis itu ya. Maknanya botak tu lebih menenangkan hati. Tapi hari ini bukan semua orang nak botak ya. Jadi itulah adalah pencerahan lain dia. Wallahu a'lam. Okey, 3 hadis ini menceritakan tentang perlu sampai air pada setiap part tubuh badan dan juga rambut ya, yang terbuka. Jadi timbul persoalan, kita mandi secara berdiri. Kita mandi secara berdiri shower tu kan. Jadi kita pasti tak waktu kita berdiri itu, andai kata kita tidak selati air yang jatuh itu pada bahagian-bahagian yang terlipat, kena tak air? Kita itu yang dikatakan di sini, kita kena faham. Bila sebut air kena rata seluruh tempat, jadi kita kena mikir, kalau aku berdiri, punggung kita berdiri macam ni.
Agaknya bahagian yang dalam punggung tu kena tak air? Tak kena. Itu sebab ramai para asatidzah dia membuat kursus tentang mandi ni untuk pergi haji ke atau umrah, disebut mandi wajib tu, tapi cara disebut itu disebut umum menjadikan orang keliru. Maksud saya macam mana? Kalau tak mandi secara duduk, ketika mandi wajib tak sah, dia kata. Itu word yang sangat mungkin juga yang mendengar tu kod benda tu je, dan mungkin dia dah cerahkan sebelum ni. Ya, dicerahkan kalau berdiri tak sampai air, jadi kena duduk. Bila duduk, part yang terbuka kan, berdiri macam ni jadi bontot kita tu. Kalau kita duduk, dia juga terbuka macam tu. Jadi bolehlah kita nak mengikat air tu. Jadi itu penting, yang membuat pencerahan itu jangan bagi orang terkeliru. Kata mandi, sebab dia kadang statement dia macam ni, mandi wajib kalau berdiri tak sah. Lepas tu zaman TikTok pula, orang ambil pada situ. Ada jenuh memang. Selama ni aku yang mandi berdiri, ya Allah tak sahnya. Tapi kalau berdiri memang pasti air boleh sampai dengan cara air ni kita ratakan. Tak apalah. Tapi bahayalah cara pencerahan yang begitu. Jadi kalau duduk lebih lagi mudah untuk menyampaikan. Satu lagi pelipat-pelipat. Kalau kita jenis berisi badan kita, kan berlipat itu kan, antara ni punggung dengan tu berlipat-lipat. Kalau kita berdiri, lepas tu air jatuh macam itu, pelipat tu mesti tak kena. Jadi perlukan kefahaman bagaimana nak sampai. Sebab itu yang dikata rukun di sini, fardunya 2 je. Ada niat dan air sampai. Persoalannya air sampai itu, sampai atau tidak, cara yang kita nak fikirkan. Itu yang perlukan pencerahan. Itu kita kena beritahu ke anak-anak kita yang mandi wajib sebab haid. Dia memang kat rumah ada shower kan, nak bilik air tu pula dia nak cangkung ni, tak biasa cangkung lah dia kata kan. Jadi kalau kita tak buat pencerahan, katakan tidak sah, air tak sampai begini-begini, susah dia orang tu nak terima. Di sekolah memanglah kita ajarlah juga anak-anak kita ni. Tapi ialah kalau tak diperkuatkan di rumah juga, dia akan memudah-mudahkan. Macam tu juga telinga, cuping-cuping telinga depan belakang, semualah pokok pangkal dia. Jadi kita punya pusat itu kan terbuka tu, mesti masukkan air. Dan juga kemaluan kita yang zahir. Bila kita duduk yang zahir ni mana? Kita dah tahu kan. Kita kena sampaikan semua air. Yang dalam tu cerita lain. Itu masuk 4 sunat. Kalau lepas daripada kita berhaid, dia ada bau-bau semua, sunat diberi dengan kasturi ke apa benda, itu dah sunat. Tapi yang ceritanya menjadi fardu itu 2 saja. Ada niat dan rata. Persoalannya rata itu yang mungkin kita ni. Okey. Cara yang disunatkan. Jadi step by step ini, masuk yang sunat ini ya. Maksudnya ialah sunat mandi sebagaimana istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh. Yang wajib ni tadi 2 settle. Tapi bila masuk bab sunat, biasanya inilah panduan step by step yang kita boleh ikut ya. Antaranya basuh kedua tangan di luar daripada bekas air. Ini kalau kita kata air itu sedikit, sebab ada hadis Nabi nanti ke depan ni, dia cerita Nabi ada dalam satu bekas saja. Macam mana cara step by step yang Nabi ajar. Itu antaranya basuh tangan di luar daripada bekas air. Maknanya bukan celup. Terutamanya kalau yang kurang 2 kullah. Orang Melayu kita kata kurang daripada 2 kolah. 2 kolah dia dalam dalam kitab ada kullah. Kemudian membasuh kemaluannya, itu dulu. Ini sunat ni basuh kemaluannya dengan tangan kiri dan juga segala kotoran yang ada pada badannya. Itu step pertama tu masuk yang bab sunat. Kita dalam rukunnya tadi ada 2 tu sah lah. Tapi kita pun kena fikir kalau ada najis-najis kat badan kita, kena dibuangkan dulu. Itu sebab ada separuh kitab dia tulis 3 rukun dia. Dia masukkan menghilangkan najis yang ada pada badan kita. Dia masuk dalam rukun. Sebab mungkin juga untuk berhati-hati. Tapi di sini dimasuk dalam 4 sunat. Pastikan najis itu
kita buang dulu. Selepas itu menggosoknya dengan pembersih atau penggosok. Dia disandarkan kepada hadis Bukhari dan Muslim sama ya, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Maimunah menceritakan isteri Nabi ya, aku telah meletakkan air untuk Rasulullah untuk tujuan mandi. Lalu baginda membasuh kedua tangannya. Maimunah yang tengok ya, membasuh kedua tangannya 2 atau 3 kali. Kemudian baginda meletakkan air pada tangan kirinya dan membasuh kemaluannya. Jadi ada sandaran apa yang Nabi buat itu berdasarkan Maimunah tengok ya. Dah basuh tangan 2 atau 3 kali, ambil pula air, letak kat tangan kiri, basuh kemaluannya. Kemudian baginda menyapu tangannya ke lantai. Menyapu tangannya ke lantai, dan arti kata settle lah bab yang itu. Settle, maknanya nak tunjukkan step selanjutnya macam mana. Okay. Lepas tu berwuduk, ini perkara sunat lagi ya. Lepas dah tu maknanya najis dah tak ada. Ya, dah basuh dah kemaluan tu, badan kita tak ada. Tangan, dibasuhkan tangan dulu tadi tu sebab nak ambil daripada bekas itu. Ya, tak boleh kita main terjah ada gitu. Jadi selanjutnya yang sunat juga ya, berwuduk dengan wuduk yang sempurna, tetapi tidak mengapa sekiranya melewatkan membasuh kedua kaki ketika akhir mandi. Yang ini memang rare lah ya, kalau tak baca kitab tak jumpa macam ni. Kita biasa kita kata kalau ambil wuduk kita memang habiskan. Tapi kita dah sebut dulu dalam bab wuduk ya, kalau kita wuduk kat rumah tapi kaki kita basuh kat sini kan boleh. Ya, jadi untuk di sini pun kita mandi wajib tu kaki tak buat dulu. Ini step-step dia ya. Lepas tu menyelati rambut kepala dengan air, kemudian membasuh kepala 3 kali. Membasuh bahagian kanan dahulu, kemudian bahagian kiri. Kesemua sunat-sunat ini disebut di dalam hadis-hadis, antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis 245 dan juga Muslim hadis 316 daripada Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi daripada janabah, baginda mulakan dengan membasuh kedua tangannya. Dah ada 2 sandaran basuh 2 tangan. Menurut riwayat Muslim pula, kemudian baginda mencurahkan air dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya, membasuh kemaluannya. Ini Aisyah pula, tadi Maimunah ya. Okey. Menurut hadis di sisi Al-Bukhari yang diriwayatkan daripada Maimunah ya, baginda membasuh kemaluan dan kekotoran yang mengenainya. Kemudian baginda berwuduk sebagaimana wuduk sembahyang. Kemudian baginda memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menyelati dengannya pangkal-pangkal rambutnya. Kemudian baginda mencurahkan air ke atas kepala sebanyak 3 cebok tangannya, kemudian ke seluruh kulitnya, yakni badannya. Manakala hadis yang menunjukkan sunat memulakan basuh di sebelah kanan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada hadis 166 dan Muslim 268 daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Kita baca dulu hadis ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat terlalu suka memulakan ada sandaran dia yang kanan. Ya, bahagian kanan ketika memakai sepatu, pakai kasut, pakai sandal, menyikat rambut pun ya. Kanan juga ketika bersuci, berwuduk dan mandi dan seluruh urusannya. Jadi ini sandaran untuk buat benda semua dengan yang kanan. Okey. Baik. Bila dia dipaparkan sunat-sunat ini berdasarkan hadis-hadis ini, ya. Lepas tu kita lihat apa yang kita laksanakan hari ini. Kita laksanakan hari ini berdasarkan hadis ini. First kali Nabi setelah dia sucikan kemaluan dia tu, part mana yang air sampai dulu? Itu persoalan yang kita kalau kita kata kita nak berniat tu nanti. Jadi hadis ni banyak. Ya, hadis yang mengatakan ada Nabi mulakan tadi selati tangan dulu, lepas tu ke kepala. Jadi pokok pangkalnya ya, mana-mana pun air yang sampai dulu, di situlah niatnya. Ya. Okey. Selanjutnya menggosok tubuhnya berturut-turut dalam membasuh anggota. Ini dilakukan untuk mengelak daripada perbezaan pendapat dengan ulama mazhab Maliki yang mewajibkannya. Sebab ada yang
kata wajib sebab dia terlalu berhati-hati pula, takut tidak sampai air. Itu kita kata perbezaan pandangan di sudut mazhab ini sebenarnya rahman. Rahman. Katalah kita ni terlupa untuk menyelati bersungguh-sungguh, kita kata. Tapi tengok pandangan mazhab lain ada tak yang kata tak perlu. Itu dipanggil rahmat. Tapi boleh ke semudah-mudahnya untuk kita nak tukar-tukar? Jawapannya memang tak boleh. Mazhab Syafi'i sendiri pun kita tak mahir, tiba-tiba nak masuk pada yang lain, jadi peninglah kita. Yang boleh masuk itulah, masuk ikut sana sini itu atas kita kata darurah dan di-approve oleh badan-badan yang kerana urusan tertentu. Contoh bab haji, banyak benda yang tukar. Tapi itu dimaklumi atas nasihat pakar rujuk haji. Boleh. Tapi kalau saja-saja, mungkin ada yang dia pun pakar, dia membahaskan hadis, dia ada pendapat peribadi dia. Itu dia diam aja. Kalau dia memang pakar, dia hebat, dia tak boleh iklankan pada umum. Nanti bercelaru. Itu banyak kali sebut. Bab-bab yang khilafiyah ni tak boleh digembar-gemburkan, sampai orang akan jadi keliru. Tapi zaman hari ni, zaman viral macam ni, memang mudah sangatlah kita jadi kelirunya. Itu penting ada panduan kitab yang diikut. Jadi kalau dia kata gini-gini, dia ada hujah dia, tak apa, jalan. Yang kita pun berpegang, saya pun ada juga kitab yang saya belajar ni, sikit-sikitnya. Ini saya pegang pada sini lah. Contoh begitu ya. Saya pun terfikir, kalau lah nanti Ustaz Asnan boleh terjemahkan Imam Nawawi punya kitab tentang bab mandi wajib, mungkin ada yang kita boleh follow. Yang ni sekarang ni secara umum daripada ulama yang terkini, ulama yang terkini ni Abdullah Kin apa semua ni, maknanya dia pun diiktiraf boleh diguna pakai, tak ada masalah pun. Okey, jadi bersungguh-sungguh membasuh bahagian lipatan. Bersungguh-sungguh tu dah arti kata air mesti sampai lah, dia hendaklah mengambil air dan membasuh ke semua tubuhnya yang berlipat, seperti kedua-dua telinga, lipatan-lipatan perut, di dalam pusat dan ketiak, macam kita sebut tadi lah. Sekiranya dia yakin bahawa air tidak akan sampai ke tempat tersebut, melainkan dengan berbuat demikian, maka perbuatan tersebut menjadi wajib, bukan lagi disunatkan. Itu kena faham tu. Pokok pangkalnya balik kepada asas tadi, mesti air sampai ke seluruh itu. Kalau kita rasa memang sampai dah, memang sampai dah ni, saya tahulah, saya buat contoh lah, kita kata macam tu, tak apalah. Tapi anda kata memang lipatan itu berlipat-lipat, lepas tu kita just lalu air macam tu, memang jadi wajib kita nak tu bukan lagi sunat untuk diselati, membasuh sebanyak 3 kali dengan kias kepada wudu. Okay. Ini dia sunat-sunatnya ini, banyak juga yang kita telah lakukan waktu kita mandi, antaranya kanan dulu, wuduk dulu tu jarang buat. Tapi wuduk dulu tu pastikan, katalah nak ambil dah wuduk dulu dah, katalah kita pun basuh kaki terus, memang sempurna wuduk. Tapi kena pastikan waktu kita mandi gosok-gosok tu, tangan kita ni tidak menyentuh kemaluan. Kalau menyentuh lagi kemaluan, batal wuduk tu. Sebab salah satu yang membatalkan wuduk ialah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan kita sendiri atau kemaluan manusia yang lain, menyentuh kemaluan manusia. Tapi logiknya kita kata, orang tengah mandi nak sentuh kemaluan siapa pula? Kita kata gitu sendiri juga. Tapi punyanya bab fiqh ni, dia tulis dari situ menyentuh kemaluan manusia. Kita kata kita aja, tapi tak tahulah. Tengah mandi tiba anak masuk nak cebokkan dia, basuh najis dia, ada kemungkinan. Jadi saya secara pribadi pun jarang benar ambil wuduk dulu. Sebab rasa macam nak tengah mandi kan memang sentuh lagi, terbatal, rasa macam mungkin kita kata no point, tapi kalau nak dapat pahala sunat, kita bagus ikut buat. Kalau terbatal tak apalah, nanti lepas habis dah mandi tu ambillah wuduk lagi. Ini orang yang mengejar kita kata sunat yang dia nak follow betul. Kadang ada orang guna akal, nanti
batal juga, apa nak ambil lagi. Macamlah kita nak tidur kan, kita kan sunat wudu, lepas tu kita kata nanti tersentuh pasangan kan batal. Kan banyak kita guna akal kan. Ya. Jadi sampai sini saja ya bab sunat ini, wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan sedikit sebanyak bila berpandu pada kitab ni kita lebih yakin ada sandarannya. InsyaAllah nanti kita masuk next nanti perkara makruh, dan juga next ni kita habiskanlah ya. Lepas tu kita akan tengok Nabi itu ya mandi menggunakan satu gantang, istilah dia satu gantang air ya. Ulama dia buat kiraan satu gantang tu berapa liter air. Bila saya camak-camak, ya Allah memang sikit ni. Jadi kita ni kategori mubazir tu dah kena minta ampun banyak dalam bab lain ya. Sebab kita dah memang sangat air kan, tak boleh nak kata apa lah tu. Wallahu a'lam. Ya, ya. Kan. Itu bila buang air berak tercuci, kenapa tercuci? Batal untuk kita tu berjadi dah. Baby Dia tak kisah menyentuh pengaluan manusia. Baby ke bapak baby ke tak, mana nak tahu suami tak sihat ke kan bapak baby lah tu. Tapi kalau nak jaga betul mungkin boleh guna sarung tangan. Guna sarung tangan. Kalau katalah ada kekurangan air ke kan, semua tu kita fakih lah. Fakih kena faham situasi. Hari ni 21 Kalau tak tulis sekarang lupa. Wallahu a'lam. Dan insya-Allah kita doa-doa sikit ni daripada zikir kita tu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita ambil daripada selawat saja ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat berselawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyihatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina. Faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan malaikat Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian denganmu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan Engkau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'al multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan yang salah itu samar-samar bagi kami sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya
ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatina minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa ant. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami mengharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami, perbaikilah segala urusan kami, perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahli al-huda wa amala ahli al-yaqin wa munasahaba ahli at-taubah wa azma ahli as-sabr wa jidda ahli al-khasyah wa talaba ahli al-ghawbah wa ta'abbuda ahli al-wara wa irfana ahli al-ilm hatta nakhafak. Allahumma inna nas'aluka makhafatan tubjiduna an ma'asik hatta na'malu bi ta'atika amalan nastahiqu bihi ridak wa hatta nasihuka fi at-taubati wa khawfan minka wa hatta nakhlisa laka an-nasihata hubban lak wa hatta natawakkala 'alayka fil umuri kulliha wa husna dhanni bik. Subhana khaliqin nur. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana waghfir lana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, taufik orang-orang yang mendapat petunjuk, amalan orang-orang yang yakin, ketulusan orang-orang yang bertaubat, keteguhan hati orang-orang yang sabar, kesungguhan orang-orang yang takut, permohonan orang-orang yang mengharap, ibadah orang-orang yang wara', kebijaksanaan orang yang berilmu, sehingga kami takut kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu perasaan takut yang dapat menghalangi kami daripada berbuat maksiat, sehingga kami dapat melakukan ketaatan kepadamu, yang dengan amalan itu kami berhak mendapat redha-Mu dan beringat untuk bertaubat dan rasa takut kepadamu, ikhlas menerima didikan-Mu kerana kecintaan kepadamu. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, kami bertawakal kepadamu ya Allah, kami bertawakal kepadamu ya Allah dalam segala urusan. Dan kami bersangka baik terhadap-Mu ya Allah, kami sentiasa bersangka baik terhadap-Mu ya Allah, kami sentiasa bersangka baik terhadap-Mu ya Allah. Maha suci Zat yang menciptakan cahaya. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, wahai Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adhil asyirka wal musyrikin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzibhum, ihzibhum, ihzibhum wansurna alaihim, wansurna alaihim,
Fansurna alaihim ya Allah ya Tuhan kami. Ampunkanlah kami kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami ya Allah. Perbaikilah hubungan antara kami dan menangkan kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Akan berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendiran mereka. Ya Allah, musnahkan langkah-langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjing kepada mereka. Wahai Allah yang maha memaksa, wahai Allah yang maha perkasa, wahai Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah yang telah menurunkan kitab, Allah yang menggerakkan awan, Allah yang menewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah. Berilah kemenangan untuk kami seluruh umat Islam di dunia ini ya Allah. Berilah kemenangan dan pertolongan kepada umat Islam yang telah berjuang dan mempertahankan agama-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal jizami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah segera musibah Covid ini ya Allah. Sekiranya musibah ini disebabkan dosa-dosa kami yang banyak ya Allah, kami minta ampun dan kami bertaubat daripada sebarang dosa-dosa kami ya Allah. Engkau lah maha segalanya ya Allah. Engkau yang maha untuk mengangkat COVID-19 ini ya Allah. Engkau lah segala-galanya ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tangguhkan atas kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.